Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pulihkah ekonomi dengan kemasukan buruh asing? Hari ini, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin mengesahkan seramai 32,000 buruh asing yang sudah lengkap divaksin akan dibawa masuk ke Malaysia pada pertengahan bulan ini. Mereka diambil sebagai pekerja dan penuai di ladang kelapa sawit di seluruh negara. Kabinet katanya sudah meluluskannya dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Perkara ini perlu disegerakan bagi meningkatkan ekspor negara. Kita masih mengharapkan penggunaan buruh asing memandangkan rakyat tempatan belum berkemahiran untuk menjadi penuai dan pekerja ladang. Satu masa nanti diharap negara akan mempunyai kemahiran tenaga kerja tempatan seiring dengan industri yang lebih berteknologi tinggi. Pekerja asing baharu dibawa masuk ini akan diletak di ladang-ladang kelapa sawit yang dikenal pasti dan perlu menjalani kuarantin selama 14 hari sebelum memulakan pekerjaan masing-masing, katanya, seperti dipetik utusan online. Sekejap, kemahiran apakah yang diperlukan untuk menjadi pekerja dan penuai di ladang-ladang kelapa sawit? Dari negara mana buruh asing ini? Adakah dari Bangladesh? Sedangkan Bangladesh bukan negara pengeluar kelapa sawit, tetapi seperti India, ia negara pengimport minyak sawit. Jadi mustahil penduduk negara-negara berkenaan tiba-tiba memiliki kemahiran yang berkaitan. Carilah alasan lain yang lebih masuk akal. Negara ini dipenuhi oleh berjuta pendatang asing tanpa izin atau parti, tetapi kerajaan masih mengambil pekerja baharu dari negara asing. Pekerja baharu yang semestinya tiada kemahiran berbanding mereka yang sudah ada di Malaysia. Katakan saja kalian mahu membayar mereka dengan gaji yang murah. Itu lebih munasabah dan justifikasinya lebih logik berbanding alasan kononnya rakyat tempatan tiada kemahiran berkenaan. Sementara itu, pada 27 September lalu, Perdana Menteri Keluarga Malaysia berkata jumlah pekerja asing dalam tenaga kerja akan dihadkan kepada tidak melebihi 15% dalam tempoh jangka panjang. Menurut beliau, penguatkuasaan berkaitan pekerja asing akan diperkukuhkan bagi menyokong dasar ini. Katanya pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada beberapa sektor ekonomi yang mempunyai kebergantungan tinggi terhadap pekerja asing, terutama sektor pembinaan dan peladangan akibat pembekuan pengambilan pekerja asing. Bagi mengatasi isu ini, industri perlu meningkatkan penggunaan automasi dan mekanisasi dalam proses pengeluaran, katanya, ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat. Ismail Sabri berkata kerajaan akan menggalakkan industri beralih kepada automasi dan mekanisasi, menghadkan kemasukan pekerja asing berkemahiran rendah dan memperkukuh kolaborasi antara industri dan akademia. Pelan strategi kebolehpasaran graduan 2021-2025 diperkenalkan untuk menangani isu ketidakpadanan dalam pasaran buruh. Selain itu, Job Creation Strategic Plan 2021-2023 akan diperkenalkan untuk membolehkan negara menyediakan tenaga kerja berdaya tahan dan berkemahiran tinggi yang diperlukan oleh industri. Pelaksanaan dua pelan ini akan memastikan rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada pewujudan peluang pekerjaan yang baharu, katanya. Nampak tak di mana percanggahan dasar seperti yang disebut oleh Ismail Sabri dan Zuraida Kamarudin? Ismail Sabri kata pekerja asing berkemahiran rendah. Zuraida kata pekerja tempatan tiada kemahiran menuai kelapa sawit. Ismail Sabri kata tenaga asing akan dihadkan hanya 15%. Zuraida pula bawa masuk 32,000 buruh berkemahiran rendah. Soalan untuk Zuraida, jika ladang terus-menerus mengambil pekerja asing sebab gaji yang rendah, bilakah pekerja tempatan akan mendapat kemahirannya? Soalan untuk Ismail Sabri pula, jika pekerja asing terus dibenarkan dibawa masuk dan lepas itu mereka menghilangkan diri, bilakah sasaran 15% itu akan tercapai? Adakah kita berharap ekonomi akan pulih dengan membawa masuk buruh asing? Apa guna syarikat dan ladang ini menjana pendapatan yang tinggi dan menaikkan keluaran domestik negara kasar KDNK sedangkan rakyat sendiri menganggur?
Walhasil balik asal, itu pasal tak hasil.